Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Muhtafizan bin Mokhtar. Saya Muhammad Zuhilmi bin Muhammad Said, nombor matrik 260343, pelajar UUMPIS Johor Bahru. Pada hari ini saya akan bentangkan tugasan individu saya yang bertajuk Kedudukan Undang-Undang Islam di Malaysia. Undang-undang Islam merupakan undang-undang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga meliputi keseluruhan hidup manusia seperti ibadah, munakahat, muamalat, wasiat, jenayah dan lain-lain. Okey, bagi tugasan kali ini saya akan bahagikan kepada 4 bahagian. Untuk bahagian pertama, saya akan fokuskan kepada aspek sejarah dan pentadbiran undang-undang Islam. Yang kedua pula, skop dan bidang kuasa dalam pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Bahagian yang ketiga, analisis dan usaha-usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan bahagian yang terakhir iaitu cadangan dan penambahbaikan. Okay, bagi aspek sejarah pula, saya pecahkan lagi kepada 3 bahagian bagi memudahkan ia lebih detail dan terperinci. Okey, untuk bahagian pertama kita akan lihat daripada prasejarah, dan yang kedua semasa penjajahan, dan yang ketiga selepas penjajahan. Bagi prasejarah, mazhab Syafi'i merupakan mazhab rasmi kerajaan Islam. Mazhab ini diterima oleh umat Islam di Asia Tenggara, orang Islam di Indonesia, Tanah Melayu, Filipina, Thailand sehingga ke Sri Lanka. Okey, untuk Undang-Undang Melaka pula, undang-undang ini wujud pada abad yang ke-13. Okey, undang-undang ini mengandungi perundangan Islam dan ianya terdiri daripada Undang-Undang Melaka Asal, Undang-Undang Laut, Undang-Undang Keluarga dan Undang-Undang Jual Beli. Selain daripada negeri Melaka, terdapat negeri-negeri lain yang mempunyai undang-undang bercirikan Islam. Antaranya ialah Undang-Undang 99, iaitu negeri Perak. Untuk negeri Johor pula, majalah Al-Ahkam dari Turki. Dan negeri Terengganu merupakan undang-undang dia ialah Perlembagaan Negeri Terengganu tahun 1911. Tadi kita dah sentuh kepada prasejarah, dan untuk kali ini kita sentuh kepada semasa penjajahan pula. Okey, semasa penjajahan terdapat beberapa undang-undang Islam yang telah diguna pakai, antaranya Piagam Keadilan iaitu 1807, di mana undang-undang Inggeris di Pulau Pinang. Yang kedua, Undang-Undang Sivil 1937. Ia berkaitan dengan pemakaian common law Inggeris dan equity di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, selain itu Undang-Undang Order in Council 1880 berkaitan dengan zakat dan beberapa larangan lain bagi orang Islam di negeri Perak. Okey, pada tahun 1948 Mahkamah Syariah ni pernah disingkirkan daripada sistem Mahkamah Persekutuan. Tapi lepas pada tu ia diiktirafkan oleh Mahkamah Rayuan Negeri Melayu sebagai undang-undang tempatan. Okey, sekarang kita lihat kepada selepas penjajahan pula. Tadi kita dah pergi kepada prasejarah semasa penjajahan, dan kali ini kita pergi kepada selepas penjajahan. Okey, undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan. Badan perundangan tertinggi ialah Parlimen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan bidang kuasa berkaitan agama Islam diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, untuk bahagian 2 kita pergi kepada skop dan bidang kuasa. Undang-undang Islam ni adalah terhad dan hanya tertumpu kepada undang-undang diri dan lebih kepada kesalahan-kesalahan berkaitan dengan agama. Pada tahun 1983, Undang-Undang Islam telah diperkembangkan kepada bidang kewangan dan perbankan Islam, ataupun sekarang dikenali dengan muamalat. Okey, terdapat beberapa akta yang telah diperkenalkan, antaranya
Akta Bank Islam 1983, Akta Takaful 1984, Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989, dan banyak lagi lah yang akta telah ditambah baikkan. Okey, untuk bahagian 3 kita pergi kepada analisis, iaitu kesan peruntukan perkara 3 dan perkara 11. Ia berkaitan hak keistimewaan agama Islam berbanding dengan agama lain. Yang pertama, peruntukan menafikan negara Islam sebagai sebuah negara sekular. Yang kedua, peruntukan ini memberi ruang kepada kerajaan untuk meningkatkan dan melaksanakan syiar Islam di Malaysia. Yang ketiga, kerajaan diberi kuasa membelanjakan wang untuk tujuan pentadbiran dan undang-undang Islam. Yang keempat, badan berkuasa agama negeri berkuasa untuk menyekat perkembangan agama atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang terkeluar dengan agama Islam. Ini yang kalau kita tengok dalam berita ke apa, ini kuasa-kuasa ni yang tengah hangat dibincangkan ni. Okey, kita pergi pula kepada kesan pindaan perlembagaan, iaitu perkara 121 Fasal 1A, di mana mahkamah yang disebutkan dalam Fasal 1 tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah, mengelakkan pencegahan antara keputusan mahkamah syariah dan mahkamah tinggi. Ia juga menjadikan kuasa hakim mahkamah magistrate ia menjadikan kuasa hakim mahkamah syariah setaraf dengan kuasa hakim dengan kuasa hakim magistrate. Okey, kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian 4, iaitu cadangan dan penambahbaikan. Okey, Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah 2016 hingga 2020, pindaan 2013-2018, di mana antara cadangan-cadangan yang telah dicadangkan, yang pertama, pemantapan kapasiti organisasi JKSM bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. Yang kedua, penyeragaman sistem kehakiman dan perundangan syariah Malaysia. Yang ketiga, pemantapan teknologi ICT. Yang keempat, pembangunan jaringan kerjasama strategik dengan agensi berkepentingan bagi mempertingkatkan kualiti dan profesional pengurusan. Terdapat juga beberapa penambahbaikan yang telah dicadangkan. Antaranya ialah keperluan kepada penyeragaman sistem kehakiman dan perundangan syariah Islam. Ini yang telah saya sebutkan tadi. Keperluan untuk memanfaatkan teknologi ICT. Okey, 4 cadangan tadi merupakan cadangan ataupun penambahbaikan bagi melicinkan gerak kerja ataupun melicinkan gerak kerja BSK, khususnya BSK Seksyen Negeri yang berhadapan dengan cabaran mengendalikan kes penguasaan dan pelaksanaan perintah, khususnya dari aspek menjejaki penghutang penghakiman yang curang. Okey, kesimpulan daripada apa yang telah saya bentangkan tadi, apa yang boleh saya simpulkan iaitu Perlembagaan Persekutuan ini merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi teras dan dasar perundangan utama di Malaysia. Namun tak dinafikanlah bahawa undang-undang Islam di Malaysia ni telah mendahului dan diguna pakai sebelum merdeka lagi. Setakat hari ini, undang-undang Islam telah digubal antaranya enakmen pentadbiran undang-undang Islam, enakmen undang-undang keluarga Islam, enakmen undang-undang keterangan mahkamah syariah dan lain-lain. Dan saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya pada hari ini. Saya harap Profesor puas hati dengan apa yang telah saya bentangkan tadi, dengan apa yang usaha-usaha yang telah saya lakukan. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.